الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ورزق رزاق كلنا مسهدا وبالخير يا فتاح فافتح بالهدى وبالعلم يا عليم كلنا مفضلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah yang berbahagia tuan-tuan imam dan tuan pengurusi dan juga semua ahli jawatan kuasa Masjid Panco Jaya yang dirahmati Allah dan dikasihi, dan seterusnya. Saya juga mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan semua yang hadir ini, kerana dalam masa kita PKPB ini masih lagi tuan-tuan iaitu mengazamkan untuk sentiasa menghadirkan diri, melazimkan sentiasa menghadirkan diri dalam iaitu majlis ilmu ni. Jadi alhamdulillah semua iaitu SOP pun dipenuhi, kecuali saya lah. Saya tak payah pakai inilah sebab kalau pakai ini nanti takut suara saya tak berapa clear. Jadi maafkan saya. Dan seterusnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pelajaran yang lalu tuan-tuan, kita ada membahaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 94, yang mana iaitu dinyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita ke dunia ini dalam keadaan bersendirian, dan kita pun akan masuk ke dalam kubur nanti bersendirian. Dan kita pun bangkit nanti di padang mahsyar pun bersendirian. Kalau kita berjaya masuk ke dalam syurga, maka dalam syurga lah baru kita berjamaah. Macam tu. Berjamaah, berkawan-kawan semula, jumpa dengan isteri di dunia ni yang dulu jadi isteri kita kan. Kawan-kawan semuanya, dengan rasul-rasul, nabi-nabi,
jumpa dengan sahabat-sahabat baik kita, ya. Tapi sebelum itu, sebelum masuk syurga tu, kita nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, masing-masing menguruskan diri sendiri-sendiri. Tak kenal kawan, tak kenal keluarga. Sebab dengan hiruk pikuk dan masalahnya, yang masing-masing kita ni terfokus bagaimana nak menyelamatkan diri, selamat daripada huru-hara hari kiamat, hari mahsyar, iaitu hisab yang datang, mizan timbangan yang adil, sirat jambatan yang perlu dilalui. Jadi dalam keadaan ini kita memang bersendirian, tuan-tuan. Dari mulai masuk dalam kubur, tak ada orang yang masuk dalam kubur ni ditemani oleh sesiapa, iaitu hatta isteri yang paling setia pun, suami yang paling setia pun, kalau isterinya meninggal, biarlah kata suaminya, kanda masuk sekali dalam kubur ni bersama adinda. Tak ada tu. Dan begitu jugalah isteri tu, biarlah adinda masuk sekali bersama kanda yang meninggal ini. Tak ada. Sebabnya dalam keadaan menerima hisab ataupun keadaan situasi dalam kubur ni, kita sendirilah yang menanggung nasib kita. Dan tak ada siapa yang menemani. Ada pun yang menemani tu ke kubur tu, itu biasalah, iaitu keluarga kita, harta kita, kalau ada kereta ke apa ke kan, ataupun barang-barang kita, atau sesiapa ke, atau yang kiranya sanak saudara kita. Tapi semuanya ini akan kembali ke rumah masing-masing dan kita sendiri-sendiri. Jadi ini yang digambarkan dalam surah Al-An'am, dalam satu ayat yang pendeknya, firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ji'tumuna furada. Nanti sesungguhnya kamu telah akan datang, ya, telah datang kepada kami nanti pun, akan datang kepada kami pun di sana nanti di akhirat, ya, bermula di kubur ni sendiri-sendiri, tanggung sendiri, nasib sendiri, sehingga sampai iaitu sebelum masuk ke dalam syurga. Jadi itu yang dikatakan, yang kita bahaskan yang lalu tu, tuan-tuan. Siapakah di antara kita yang ketika meninggal dunia membawa pakaian, harta dan keluarganya ke alam barzah, ke alam kubur? Sesungguhnya tiada siapapun yang akan menemani kita. Itu di bawah sekali, muka surat 189. 189 iaitu paling bawah, ya. Oleh itu dalam surah lain Allah SWT berfirman, kita balik kepada muka surat 190, balik, kita semua singkapkan pada muka surat 190 ni. Firman Allah SWT dalam surah Maryam ayat 93 hingga 95 ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tiada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Maknanya abda, seorang hamba, seorang-seorang juga. Ya, ikut dia itu nasib masing-masing seorang-seorang. Ya. Maknanya uruskan diri seorang-seorang. Ada pun yang dikatakan syafaat itu adalah beberapanya yang kita akan beroleh syafaat, terutamanya kita harapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya tentunya kita punya jugalah. Maknanya amal-amal soleh kita jugalah, keimanan kita jugalah yang paling utama yang akan menolong atau menyelamatkan kita di sana. Ya. Kemudian sambungannya, laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Apa ni namanya? Terjemahannya, sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Okey. Maknanya sampai di sana tak ada yang satu pun yang terlepas daripada kita. Kalau kita hidup di dunia ni dan tidak ada seorang pun yang missing in apa tu, dalam perjalanan, ya, tak ada tu. Atau kadang-kadang kan kalau ada sesuatu apa nama tu, itu
apa nama itu, traveling ataupun ini, kata ada missing satu orang, umpama contoh. Kalau dalam pasukan apa ni kan, ataupun dalam kajian ada missing data ke umpamanya, tak ada satu pun yang missing daripada di antara kita ni, dan tak ada satu pun yang terlepas. Semuanya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman meneruskan, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Ini nih, salah satunya fokusnya kita masih membincangkan tentang, yaitu apabila manusia ini nanti datang di hari kiamat, ya, maknanya kita kena tahulah, berhati-hatilah dengan amal-amal kita sekarang, kerana amal-amal kita sekarang inilah yang akan menyelamatkan kita, dan jangan harapkan siapa-siapa lainnya, ya, yang lain-lain itu sebagai pelengkap ataupun pensyafaat itu sebagai bukan yang utama. Yang utamanya adalah kita. Utamanya adalah kita dan rahmat Allah, dan kesalehan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kehidupan ini baru ada nilainya bila mana digunakan untuk mencari keridhaan Allah dan untuk berbuat taat kepadanya. Inilah sebenarnya tujuan kita, tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah sekaliannya. Hanya satu-satunya tujuan kita di dunia ni, kalau dilihat, adalah hanya untuk beribadat ataupun mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Dengan pelbagai apa perlakuan, pembicaraan ataupun niat kita, semuanya kita kena tujukan untuk mencari keridhaan Allah. Betul. Jadi setiap gerak-gerik kita, setiap perbicaraan kita, setiap niat kita, kalau nak selamat, maka tujukan semuanya untuk mencari keridhaan Allah. Kita selamat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadat. Beribadat untuk mencari keridhaan Allah. Duduk kita, alhamdulillah, sekarang ni kita selamatlah ni. Duduk dalam masjid. Okey, lepas ini ke mana? Ada kata selamat lagi dalam keridhaan Allah? InsyaAllah selamat. Besok bangun, tidur nanti macam mana? Selamat lagi ke masih? Selamat. Tidurlah di rumah sendiri, janganlah tidur di tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah, kan? Walaupun godaan dunia ni bermacam-macam, kan? Kemudian kalau kita bekerja tu di rumah tu buat macam mana? Takkan kita bekerja di rumah tu buat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, ataupun membuat satu perlakuan yang tidak sepatutnya, pamannya, yang menzalimi keluarga contohnya, yang tidak bertanggungjawab, yang memukul, yang menghina dan menzalimi dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah dia, tuan-tuan. Tapi nak menjadikan ini sesuatu ini, iaitu setiap saat kita pastikan adalah tingkah laku, perbicaraan, niat kita dalam sesuatu yang diridhai oleh Allah, bukan senang. Godaannya banyak. Godaan dari syaitan, godaan dari iblis dan konco-konconya, nafsu syahwat kita dan lain-lain sebagainya. Tapi kita kalau menang tu, menanglah. Kalau kita kalah, maka kalahlah, rugilah. Tapi kalau kita kalah ketika itu, bertaubatlah, meminta ampun kepada Allah. Lepas itu berjanji tidak mengulanginya. Kalau umpamanya dia berjuang tu kalah lagi, bertaubat lagi. Sepertaubat ni berkali-kali. Sehingga kita harapkan sebelum kita meninggal dunia, kita dalam keridhaan Allah, husnul khatimah, tidak membawa dosa-dosa besar. Itu deh. Kalaupun ada dosa tu, dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia yang selamatnya. Kehidupan di dunia ini, tuan-tuan. Secara statementnya, ringkasnya begitulah. Jadi detik jantung seseorang mengkhabarkan kepadanya. Okey.
bahawa kehidupan kehidupan itu hanya terdiri daripada beberapa saat. Maka sedarlah sebelum kematian mengingatkanmu, ingat kematian bagaikan hidup untuk yang kedua kalinya. Kita ni hidup ini ada lagi hidup kali kedua. Sebelum mati itu, matilah dengan husnul khatimah. Sebab apa? Sebab kita akan dihisap, mempertanggungjawabkan amal-amal kita yang baik atau yang buruk itu di alam barzah, kemudian alam mahsyar. Jadi kita ingat bahawasanya ada kehidupan lain. Dia kata, syair ini kata Itu makanya tuan-tuan, Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Imam Al-Bukhari, imam yang terkenal itu dalam imam-imam yaitu ahli hadis. Imam kita sini pun adalah Al-Bukhari kan, Imam Bukhari. Alhamdulillah. Jadi nama tu nama yang baguslah. Bukhari ini nama seorang imam ahli hadis yang terkenal dan popular. Bukhari dan Muslim ni yang kita muttafaqun alaih lah, yang paling atas lah tu. Kira mereka ni di peringkat yang darjat mereka tu tinggi. Imam Bukhari ni dalam satu hadisnya, iaitu hadis sahih ni, tuan-tuan. Ketika Rasulullah SAW diceritakan mendatangi ataupun berkatalah kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar anak Umar ibn al-Khattab. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Umar? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan ka'annaka gharibun, seorang iaitu orang asing, seakan-akan orang asing, au abiru sabil, ataupun seorang pengembara. Kalau kita orang asing, kita berhati-hatilah tuan-tuan kan. Kita menempati iaitu satu tempat yang bukan milik kita. Kalau kita pergi ke luar negara, tuan, kita jadi orang asing. Kalau orang datang ke negara kita, dia menjadi orang asing, kan? Kalau dia datang tanpa izin, dikatakan penduduk tanpa izin, ataupun apa nama itu, tanpa izin lah kan? Sebab dia orang asing tapi tak memenuhi kriteria sebagai seorang asing. Jadi kita di dunia ni, kalau kita buat suka hati, berarti kita dikira penduduk tanpa izin jugalah. Tanpa izin Allah. Maknanya tak mengikut apa nama itu, SOP Allah SWT lah kan. Sekarang ni kita selalu bincang tentang SOP ni kan. SOP kan, operationalnya Allah ada bagi kepada, iaitu SOP-SOP yang di dunia ni kita ada sebenarnya diberi oleh Allah. Tapi kalau kita tak ikut, berarti kita ni melanggar iaitu operasional yang ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi kita tak boleh buat macam itu sebab kita orang asing. Kata baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau orang kata aku punya sukalah, aku nak buat apa, aku punya pasal lah. Kan? Kalau dia kata sambung kubur pun masing-masing. Engkau bising-bising buat apa? Aku punya suka, itu aku yang tanggung. Ya, dia tanggung. Tapi Allah menetapkan bagi kita sesuatu kriteria, satu terma-terma, sesuatu peraturan-peraturan yang tersendiri. Itu gharib, iaitu orang asing. Au abiru sabil, ataupun Rasulullah kata orang yang sedang mengembara, bermusafir. Orang musafir ini, tuan-tuan, bukannya boleh kira lama-lama kan. Dia akan pergi ke destinasi yang hakiki dia. Jadi destinasi hakiki kita adalah selepas akhirat nanti, selepas barzah nanti. Barzah tu pun sementara je. Lepas tu masuklah ke alam yang lebih kekal lagi, alam akhirat. Yang hakikinya betul-betul kekal tu sama ada surga ataupun neraka. Itu tak ada lagi dah. Itu memang kekal lah, tak ada lagi perubahan selepas itu. Itu the
destinasi terakhir. Kan? Kemudian dikatakan wa kana ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Kemudian Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW menasihatkan dia lagi. Menasihatkan lagi lah. Rasulullah kata dalam yang dinasihatkan kepada Ibnu Umar, jika kamu sedang berada di waktu petang, janganlah kamu tunggu hari esok. Jika kamu sekarang berada waktu petang atau malam, petang menjelang malam sekarang ni kan, jangan tunggu besok. Buat apa yang baik sekarang ni, yang terbaik bagi kamu, yang diridai oleh Allah. Maka kamu berjaya dah petang tu sampai ke malam ni. Alhamdulillah. Kemudian wa iza asbahta fala tantazirul masa. Jika kamu berada di pagi hari, maka jangan kamu tunggu sampai waktu petang. Besok pagi hari Ahad. Besok hari Ahad kan tapi kita tiada kuliah subuh kan. Tapi Al-Quran adalah Al-Quran sentiasa kan. Okey, ada peluang besok nak masuk berjamaah dan membaca Al-Quran. Okey. Jangan kata nantilah besok petang-petang nantilah saya ini join untuk ini Al-Quran. Jadi ini maknanya kita ada peluang itu. Sebab kita tak tahu. Kita tak kenal pasti ataupun tidak pasti sama ada umur kita ni sampai ke tidak. Tuan-tuan, ada seorang sahabat jemaah masjid, bukan di masjid inilah masjid lain. Ketika saya bagi kita ceramah maghrib lagu inilah. Lepas kuliah maghrib, kita pun minum-minumlah sikit. Macam dulu kita ada minum-minum kan, sekarang tak ada. Sedang kita minum-minum tu, dia tak boleh minum, sahabat ni. Sahabat ni kira orang jemaah masjid lah. Dia kata saya tak sedap badan. Saya balik dulu. Minumlah dulu kita katakan. Tak apa. Lain kalilah tak sedap badan lah. Macam rasa tak sedap. Ni ada rasa macam dada ni agak macam sesak sikit ni kata. Padahal masa dia kuliah maghrib tu okey je. Duduk macam ni biasa. Saya tengok pun alhamdulillah sihat walafiat. Solat berjamaah pun tak ada apa. Tiba-tiba lepas solat isyak tu belum sempat minum lagi. Dia rasa sesak nafas. Tak sedap badan dia. Kemudian dia pun pergilah balik. Sedang kita minum-minum tu tuan, ada berita dari rumah dia lah, keluarga dia lah, seorang anak dia barangkali datang ke masjid. Imam dan ustaz beri ceramah, saya masih ada lagi di masjid tu. Dia kata ayah sedang nazak. Ayah yang tadi tu, iaitu yang jemaah tadi kita tu. Kita pun kata Allah, semoga Allah menyembuhkannya atau syafahullah, semoga Allah menyihatkannya. Itulah doa itu kan. Nah, lepas tu dia pun baliklah. Siapa yang boleh nak ziarah, ziarahlah. Menziarah orang sakit kan satu kewajipan. Kalau kita lapang tuan, menziarahi orang saudara kita yang sakit ni satu kewajipan seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kalau kita lapang tu memang ziarahlah. Menziarah orang sakit. Ini rumahnya pun ketika tu tak jauh pun dari masjid tu. Belum masuk hospital pun lagi kan. Bolehlah. Adalah yang pergi ziarah. Tapi kita orang sekejap lagi lah nanti kalau ada apa-apa maklumkanlah kata imam kan. Kita pun minum-minum. Tak berapa lama, 10 minit lepas tu lebih kurang lah. 10 ke 15 minit tu. Datang lagi anak yang tadi tu. Ayah telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus jemaah kita tu pergi ke sana, imam pun uruskan apa semua tu kan. Untuk menyelesaikan fardu kifayahnya dengan keluarganya, bincang begitu begini-begini, bincang dengan apa khairat ni kan, apa ni ada khairat kematian tu kan. Macam tu tak kan. Siapa sangka masa berjamaah dia sihat walafiat macam ni sekarang tu. Bukanlah saya cerita ni kok ada pula di antara saudara-saudara ni yang satu macam itu nanti, tak adalah. Saya cerita ni sebenarnya untuk ingat-ingatan kita je, supaya
Maknanya ajal ni sebenarnya tak dapat diduga-duga, tuan-tuan. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, kalau kamu berada waktu petang, macam kita ni selamat lah sekarang ni. Alhamdulillah lah. Kalaupun tak sampai besok pagi, macam yang cerita hamba Allah ni, tak sampai besok pagi ajal dia, alhamdulillah lah selamat kita. Entah. Tapi kalau kira kita tunggu lagi sampai besok-besok pagi besok, mana sempat lagi pagi besok. Tak sempat berjamaah, tak sempat majlis ilmu, tak sempat berukhuwah Islami, berukhuwah bersaudara dengan orang masjid, duduk itikaf, duduk berjamaah, semua tak sempat lah. Kalau sekiranya dia ketika itu mengatakan besok pagi lah baru saya nak berbuat. Jadi inilah sebenarnya, tuan-tuan, yang dikatakan kalau seorang itu tanda-tanda baik dia mati, dia husnul khatimah, dia mati dalam keadaan baik. Itu makanya dinyatakan juga dalam hadis, kalau nak baik dalam keadaan mati kita, kita kena biasakan perbuatan baik. Nanti Allah matikan kita dalam perbuatan yang baik tu. Kalau kita biasakan perbuatan buruk, nanti jangan-jangan na'udzubillah Allah matikan kita dalam situasi yang buruk tu. Ini kita takut kan. Ini dia. Kemudian seterusnya Rasulullah SAW menasihatkan lagi kepada Ibnu Umar, jika kamu sedang berada di pagi hari, maka janganlah kamu menunggu sampai waktu petang, dan seterusnya gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kita tak tahu bila kita akan sakit lagi, tuan-tuan. Tak tahu, siapa yang tahu. 60 ke atas ni bila-bila masa boleh sakit je. Betul tak? 60 ke 70 ni memang banyak penyakit. Sebab situ adalah ajal umat Nabi Muhammad ni, biasanya Rasulullah kata adalah di antara 60 ke 70, dan sedikitlah yang melewati ataupun lebih daripada 70. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalla ma yujawizuhunna. Umur umatku ini biasanya antara 60 ke 70, dan ada minoriti yang melebihi 70. Maknanya minoriti. Jadi minoriti itu probability-nya, kebarangkaliannya, kita tak boleh kata kebarangkalian itu tinggi. The probability is not very high. Not high lah. Sebabnya minoriti. Ya, kalau kita masuk dalam minoriti itu, lebih dari 70. Tapi kalau ada majoritinya, mungkin kebarangkalian masuk majoriti itu tinggi lah kan. Jadi besarlah kemungkinan itu kita masuk dalam majoriti itu. 60 ke 70 tu. Itulah kita kalau kita lihat kefahaman daripada hadis baginda Rasulullah SAW ni lah. A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalla ma yujawizuhunna. Umur umatku ini biasanya antara 60 ke 70, dan sedikitlah, minoritilah yang melebihi 70. Jangan kita harapkan sangat yang minoriti tu, tak tahu lagi. Sebab dia kebarangkaliannya rendah. Kata Umar radhiyallahu anhu, satu lagi, kemudian gunakanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi pertama tadi, sehat sebelum sakit. Okey. Kalau umpama dah sakit, tak dapat lagi nak pergi ke masjid, tapi dalam sakit tu kita masih boleh beribadat lagi, terutama banyak beristighfar. Betul. Tapi taklah sekuat lagi seperti kita dalam sehat kan. Tak dapatlah nak datang itu ke masjid kalau dah terlantar atas di hospital. Ya, itu maksudnya tu. Jadi dah terhad lah, dah terbataslah pergerakan tu, ibadah tu. Ya. Kemudian kadang-kadang, tuan-tuan, orang yang dah terbaring di hospital, kan? Tuan-tuan pernah terbaring di hospital, tuan? Saya pernah terbaring di hospital. Kita semuanya mungkin pernah lah, ya. Pada umumnya orang yang dah pop ni kan, POP ni, Persatuan Orang Pencen ni, orang pop ni ada ni, ramai dah terbaring hospital juga ni. Rasa saya lah, kan? Sebab kita lama dah hidup kan. Bila saya terbaring tu sakit kan, tuan? Bila saya tengok
skrin televisyen kan ada. Ni satu di bilik tu ada sini. Tengok berjamaah di Masjidil Haram, rindunya berjamaah di masjid kita di atau berita-berita ni kan di Malaysia ni ada jemaah-jemaah, ada orang-orang buat acara Maulidur Rasul ke berjamaah atau ini solat berjemaah, dia ni semua kan ada kan kegiatan aktiviti masjid tu kan. Rasa rindunya ya Allah. Itu dah. Jadi waktu kita sakit tu baru terasa betapa nikmatnya erti satu kesihatan. Betul. Tapi waktu kita sihat kadang-kadang Rasulullah ingatkan janganlah buang masa dan janganlah membuang-buang peluang ketika sihat. Sebab waktu sakit nanti kita baru terasa kesihatan itu satu nilai yang kenikmatan yang hebat. Kemudian yang kedua Rasulullah mengingatkan, gunakanlah hidupmu sebelum datang kematian. Ini betul lah tu. Bila dah mati, tuan-tuan, dah masuk alam kubur, baru menyesal. Ramai orang menyesal di kubur sekarang. Kalau yang digambarkan oleh Allah SWT itu kan, dalam surah Alhaakumut Takatsur itu pun ada. Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu memperbanyak-banyakkan harta, cinta harta dunia, berlomba-lomba dengan harta-harta dunia ni. Di antaranya lah, hingga kamu masuk ke dalam kubur, barulah kamu menyesal ketika itu. Ramai menyesal dalam kubur. Dan dinyatakan mereka minta kembali ke dunia. Hanya dapat menunggu 3 amalan aja. Idza mata ibnu adama in qata'a anhu amaluhu illa min 3. Apabila meninggal seorang anak Adam, terputuslah segala amalnya melainkan 3. Sadaqatin jariyah, sedekah jariah, wakafnya semasa dia hidup dulu. Sikit ke, banyak ke, pentingnya wakaflah adalah kan. Dia dikira mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang pernah diajarkannya kepada orang lain. Sama ada sepotong ayat ke sepotong ilmu pun dikira juga, asalkan ada manfaatnya bagi orang lain dan diamalkan orang tu pula. Berentetanlah amalnya tu dan pahalanya tu mengalir ke alam kuburnya. Awaladin salihin yad'ulah, ataupun anak yang saleh yang mendoakannya. Setiap anak yang saleh mendoakan, datanglah ke kubur, boleh menyelamatkannya. Kalau dia sedang tersiksa tu, berkuranglah siksanya, berkurang dan berkurang, bolehlah terselamat. Kalau dengan 3 perkara tadi yang boleh mengalir pahalanya kepada, iaitu alam kubur, iaitu wakaf, harta wakaf, sedekah jariah, harta wakaf, ilmu yang pernah diajarkan kepada orang lain yang dia pernah mengajar, ilmu yang bermanfaat diamalkan orang pula, diambil orang manfaatnya, dan anak yang saleh yang ditinggalkannya, yang mendoakannya di dunia. Anak-anak saleh yang di dunia ni yang sentiasa mendoakannya. Itu tuan. Kalau selain itu tak ada apalah. Tak ada itu tak apalah menyesal. Itu dia katakan, gunakanlah hidupmu sebelum datang kematian. Sebenarnya kalau kita tengok tuan-tuan ya, dalam Al-Quran tu, dalam surah At-Takatsur tu, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur, masuk kubur. Tapi zurtum itu daripada zurtum. Maknanya menziarahi kubur. Seolah-olah sebenarnya Allah nak mengkhabarkan kepada kita, kubur ni bukan tempat destinasi yang kekal juga pun. Sekadar ziarah aja. Ziarah tu maknanya bukan ziarah yang ziarah kubur tu, ziarah masuk ke dalam tu pun, di dalam kubur alam barzah ni pun kita bukan kekal pun. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur. Berapa lamalah dalam alam barzah? Sehingga sebelum hari berbangkit kan. Jadi maknanya bukanlah kekal pun di situ. Pasal digunakan hatta zurtumul maqabir. Kalau makna zurtum itu kan, kalau makna yang biasanya ziarah kubur ya. Sehingga kamu menziarah kubur, masuk kubur. Masuk kubur pun bukannya kekal situ, akan dibangkitkan juga. Tuan-tuan, kita kena lihat juga makna semantiknya Al-Quran ni, maknawinya, ma'aninya, supaya kita yakin bahawasanya kubur itu pun ada sementara je rupanya. Kan? Baik. Kemudian, tapi walaupun sementara, adalah peluang lagi nak tambah-tambah amal kan. Berbanding dengan hari mahsyar, hari berbangkit, memang tak ada peluang lagi lah nak tambah amal.
Itu dia berbezanya. Betul. Alhamdulillah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu ingin melantik seorang untuk menjadi governor di negeri Hams. Pilihan itu jatuh kepada Sa'id bin Amir al-Jumhi yang berasal dari suku Quraisy. Dia adalah seorang ahli ibadah yang zuhud, yang tidak memiliki apa-apa kecuali sebuah tongkat kecil, sehelai pakaian, beberapa lembaran untuk menulis dan dakwat. Seorang ulama berkata, jika kita memiliki agama Islam, maka Allah akan memudahkan dunia ini untuk kita. Nak azan dulu ke tuan-tuan? Ataupun kita padakan sampai sini, ataupun nak azan dulu, ataupun saya habiskan sikit ni? Sampai sikit, betul. Baik. Jadi jika kita memiliki agama Islam, maka Allah akan memudahkan dunia ini untuk kita. Namun jika kita memiliki dunia dan meninggalkan agama Islam, maka dunia ini akan dicabut dari tangan kita. Baik tuan-tuan, betul tak tuan? Kalau kita patuh dengan syariat Allah, undang-undang Allah, Allah akan memudahkan dunia ini untuk kita. Betul tak? Jangan risau. Orang yang taat beribadat, taat berusaha, taat mencari nafkah karena Allah, taat bertanggungjawab dalam kehidupan, keluarga, anak-anak, isteri, semuanya karena Allah lah. Maknanya mencari ridha Allah. Allah akan bagi dunia untuknya. Ridha Allah dapat, dunia pun dapat. Tetapi sebaliknya, jika orang itu atau kita memiliki dunia dan meninggalkan agama Islam, maknanya meninggalkan syariat Islam, maka dunia akan dicabut dari tangan kita. Berapa lama dah kita dapat dunia ni? Kalau kita nak senang lenang di dunia ni, berapa lama tuan-tuan? Itu pun lama tu, sekejap happy, sekejap sedih, sekejap gembira, sekejap ini, sekejap sakit, sekejap sehat. Kan? Lepas tu mati, meninggal, habis. Bila habis, masuk ke dalam alam kubur, Allah akan mengazab orang itu. Dan lepaslah dunia pun habis, akhirat pun tak dapat. Kan? Kalau dia hidup di dunia kerana dunia. Akibatnya negeri kita diceroboh dan kehormatan diri kita dipijak-pijak. Begitu jugalah kalau kita pemerintah kita ataupun negeri kita, negeri yang meninggalkan syariat Islam, maka kita akan dipijak-pijak, dihina oleh orang lain. Allah akan berlepas tangan daripada kita, daripada negeri kita, daripada keberkatan negeri kita. Setelah itu Umar radhiyallahu anhu berkata pada Sa'id bin Amir, "Wahai Sa'id, sekarang pergilah engkau ke negeri Hams untuk menjadi governor di sana." Namun Sa'id bin Amir menolaknya dengan mengatakan, "Tidak, aku tidak dapat memangku jawatan kepimpinan ini sebab sukar bagiku untuk menjalankannya." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Berangkatlah dan peganglah jawatan itu. Merupakan mengapakah kamu menyerahkan amanah untuk menjadi khalifah kepadaku, sementara kamu membiarkan diriku bersendirian karena kamu enggan untuk membantuku sebagai seorang governor?" Mula-mulanya dia tak begitu berkenanlah dengan jawatan governor ni. Tapi Umar kata, "Engkau telah pun memberi jawatan sebagai khalifah kepadaku, memberi kepercayaan. Sekarang aku nak memberi percayaan kau menjadi governor di Hams, salah satu negeri lah di bawah kerajaan Islam." Gitu tu. Umar sebagai khalifah. Jadi kalau aku dah diangkat, diamanahkan, aku nak mengamanahkan kau jadi governor, kenapa tak mau? Marilah kita bekerja sama. Macam tu sebetulnya. Maka ringkas ceritanya, dia pun pergi. Dia mengambil jawatan itu, governor. Jadi ringkas ceritanya, dia pun menerima jawatan itu. Dia pun berangkat ke Hams sambil memohon pertolongan Allah. Berangkatlah dia dan mengendarai seekor keldai. Dalam perjalanannya, dia hanya membawa seketul daging sambil memakannya dengan lahapnya. Apa yang ada padanya. Dia pun orang miskin, bukan orang kaya raya. Setiba di negeri itu, penduduk negeri tersebut bertanya kepadanya, "Adakah kamu melihat seorang pemimpin baru untuk negeri kami dalam perjalananmu?"
Sebab tengok keadaannya naik keledai dengan pakaian yang sederhana, orang tak fikirlah pula ini governor baru mereka. Jadi tanyalah orang ni, tanyalah Sa'id bin Amir ni, wahai tuan ada tak dalam perjalanan dari Madinah kemari nampak iaitu governor kami yang baru yang dilantik oleh Khalifah Umar dalam perjalanan? Bertanya kepada Sa'id bin Amir. Padahal ini dialah Sa'id bin Amir. Tapi tengok keadaannya yang begitu sederhana, orang tak yakinnya dia ni governor baru tu yang dilantik oleh Umar. Kesederhanaan itu menjadikan orang fikir bukan dia governor baru tu. Sa'id bin Amir menjawab, akulah pemimpin kalian. Mereka berkata, janganlah engkau berbohong kepada kami tuan. Masih tak percaya lagi. Dia menjawab, demi Allah sesungguhnya akulah pemimpin kalian yang dilantik oleh Khalifah Umar. Kata Sa'id bin Amir. Ya kan? Jadi dengan demikiannya, dia kata, dia menjawab lagi, mereka berkata lagi dengan nada hairan, apakah seorang pemimpin governor hanya mengendarai seekor keldai? Kenderaannya pun kenderaan kedai, paling low profile punya lah. Macam ini mungkin kereta kancil lah kok kan. Dia pun naik kereta kancil. Takkan calon governor baru naik kereta kancil yang buruk macam ni. Kedai lah kan. Itu orang tak percaya tu. Lepas tu dia menjawab, ya begitulah keadaan saya. Maka mulailah Sa'id bin Amir bekerja di negeri itu sebagai seorang governor. Jadi sampai situ dulu tuan. Apa yang kita cerita ni, apa yang dibuat dia ketika dia dilantik jadi governor, kita sambungkan nanti pada bulan depan lah ya. Bulan depan insyaAllah. Iaitu pada minggu pertama bulan depan. InsyaAllah. Iaitu pada kuliah maghrib yang akan datang. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin masma'an. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa hab lana ya wahhab ilma wa hikmah wa larzuq ya razzaq kullana musahila wa bil khair ya fattah faftah bil huda وبالعلم يا عليم كلنا مفضلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم